كل القلوب إلى الحبيب تميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-arif ar-rabbani maulana wa qudwatuna Asy-Syaikh Daud bin Abdullah al-Fatani wa hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali At-Tusi taghammadahumullahu ta'ala birahmatihi bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi pengajian kitab kita, iaitu kitab Minhajul Abidin karangan Imamul Ghazali, kemudian diterjemah oleh Syekh Daud bin Abdullah al-Fatani. Baik, insya-Allah saya bacakan yang teks Arabnya dulu, kemudian nanti kita tengok syarah dia. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, fayanqulunahu fi tayyibatin nafsi wa tamamil bishri wal unsi min hadhihi daril faniyati al-muftinati ila hadratil ilahiyah wa mustaqarri riyadil jannah fayara li nafsihi da'ifatil fakirah na'iman muqiman wa mulkan kabiran aziman wa yalqa hunalika min sayyidihir rahim al-mutafaddilil karim jalla dhikruhu minal latfi bihil wal atfi wat tarhibi wat tafribi wal in'ami wal ikrami ma la yuhitu bihi wasful wasifina wa na'tun na'itina. Alhamdulillah, yang artinya kata Syekh, kata musannif pengarang kitab, maka dijumpa ia akan dia suka baik hati dan dirinya dan sempurna manis muka dan jinak dengan berjalan daripada kampung yang fana yang memberi fitnah kepada hadratul ilahiyah dan tempat tetap kebun syurga. Ni cerita tentang saat satu-satu orang tu sudah sampai ke bahagian penghujung sebagai satu orang hamba yang berjaya
di dalam sepanjang ujian dan mehnah kehidupan ini, akhirnya dia berjaya melepasi segala akabah dalam kehidupan ini, dan akhirnya dia menjumpai titik tamatnya, maknanya kematian. Maka dijumpa dia suka baik hati dan dirinya. Di sini dia akan dihadiri oleh malakul maut. Malaikat maut sampai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka mayyituna wa innahum mayyituna. Innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Sadaqallahul azim, yang bermaksud innaka mayyitun. Kata Allah, bahawasanya engkau ya Muhammad lagi akan mati. Wa innahum mayyituna, dan bahawasanya mereka lagi akan mati sekaliannya. Tak payah kata kita, Nabi Muhammad SAW juga Allah kata akan pergi wafat, meninggal dunia. Dan kalau Nabi pun wafat, dah apatah lagi kita, sudah pasti dan pasti. Maka kata baginda Nabi SAW, kafa bil mauti wa'idha. Memadailah mati itu sebagai pengajaran. Memadailah dengan kita mengingati mati itu menjadi pengajaran ataupun kuliah. Macam ni kita buat kuliah bulanan. Adapun mati ni menjadi kuliah tetap di hati kita, yang sentiasa akan mengingatkan kita kepada akhirat, supaya kita tidak terbabas dalam kehidupan ujian yang penuh dengan berliku-liku di dunia ni. Bila satu-satu orang hamba Allah kasih kepada dia, maka Allah perintahkan kepada malakul maut, wahai malakul maut, malaikat Israel, pergilah kamu mengambil roh kekasihku. Orang yang Allah kasih, Allah panggil dia kekasih. Maka Allah kata, pergilah kamu pergi ambil roh kekasihku, Polan bin si Polan. Tak tahu lah nama dia, Sungai Tuntung ke mana ke tak tahu lah. Jadi malaikat maut pun pergi. Kemudian Allah berfirman kepada malakul maut, senangkanlah dia, jangan susahkan dia. Senangkanlah dia kerana dia telah aku susahkan dengan bala-bala dunia semasa dia hidup dulu. Aku telah susahkan kehidupan dia, sama ada susah dalam keduniaannya atau susah dalam keakhiratannya, ibadat amalnya dan sebagainya. Allah telah ujinya begitu banyak. Maka Allah kata, senangkanlah dia kerana aku dulu telah susahkan dia masa dia hidup di dunia dulu, dan permudahkanlah dia. Maka malaikat maut ini dia akan turun berserta dengan 500 malaikat yang lain untuk mengiringi roh yang dikira sebagai kekasih Allah. Turunlah 500 malaikat berserta dengan malakul maut. Kemudian disebut dalam riwayat, 500 malaikat ini akan berdiri dalam dua saf. Dua saf gini, kerana nak mengiringi roh tadi untuk dibawa bertemu dengan Allah. Mengiringinya 500 malaikat, disertai dengan wangi-wangian. Salah satu wangian itu ialah za'faran, penuh dengan keceriaan, seperti mana yang kita baca dalam kitab ni. Maka dijumpa ia akan dia suka hati, dalam keadaan gembira. Mati itu jadi gembira. Kerana apa? Sabda Nabi SAW, al-mautu jisrun yuwassilul habib ilal habib. Bermula mati itu seperti titian tempat lalu, jambatan yuwassilul habib ilal habib, yang menyampaikan kekasih kepada kekasih. Bila orang tu orang yang bertakwa, orang yang penuh dengan keimanan, maka matinya bukan satu kepedihan, maka matinya bukan satu kesedihan, malah matinya satu kegembiraan, kerana matinya adalah titik pertemuannya antara dia dengan Tuhannya, yakni kekasih dengan kekasih. Yuwasilul habib ilal habib. Maka dan dirinya dan sempurna manis muka, yakni muka malaikat Israel tu, manis muka dia. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam pernah minta kepada malaikat Israel. Kata saat malaikat Israel datang nak cabut nyawa Nabi Ibrahim,
Nabi Ibrahim tanya, takkanlah wajah macam ni kamu cabut nyawa orang kafir dengan orang munafik. Kata malaikat Israel, kamu tak sabar ya Ibrahim. Kan? Kata Nabi Ibrahim, aku nak tengok wajah macam mana yang sebenarnya bila saat kamu ambil nyawa orang yang fasik dan orang yang kafir. Katanya malaikat Israel, tak boleh, nanti kamu tak boleh terima. Kata Nabi Ibrahim, aku nak tengok juga. Maka akhirnya dimintalah kepada Nabi Ibrahim toleh ke belakang dan pusing kembali ke hadapan. Bila Nabi Ibrahim toleh belakang dan pusing balik ke depan, pengsan Nabi Ibrahim kerana terkejut melihat wajah yang sangat mengerikan oleh malaikat Israel. Dan jadi maknanya di sini menjadi maksud fahamnya, malaikat pencabut nyawa ni dia akan datang kepada kita dalam rupa mengikut amal kita. Jadi kalau amal tu amal yang baik, orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang beramal soleh, insya-Allah datangnya dalam keadaan rupa yang wajah yang manis serta dengan senyuman, disambutnya dengan kegembiraan. Tapi kalau datang tu pada orang yang fasik, maknanya orang yang buat dosa besar dan tidak bertaubat sebelum matinya, kemudian ataupun orang yang kafir, laknat, maka datang malaikat Israel itu dalam rupa yang sangat buruk, rupa yang sangat mengerikan, rupa yang sangat menakutkan. Belum cabut nyawa lagi sudah mengerikan, sudah menakutkan. Dan jinak dengan berjalan daripada kampung yang fana. Jinak dia. Kalau orang yang mati beriman, jinak dia. Jinak ni, maksud jinak sini manja. Cabut nyawa tu dalam keadaan manja. Bukan dalam keadaan liar, bukan dalam keadaan kelang kabut. Kalau sebab tu kalau kita perasan, kita tengok kematian orang soleh, alim-alim ulama, matinya dalam keadaan tenang, lembut sahaja. Bukan setakat dirinya tenang, cuaca keadaan itu pun tenang. Awannya tenang, keadaan suasana angin pun tenang. Hari ni kerana jinak. Dengan berjalan daripada kampung yang fana. Kampung fana ni mana dia? Dunia ni tempat fana. Fana ni maknanya binasa. Dunia ni tempat hancur, tempat binasa. Berpindahlah dia daripada kampung yang fana dunia yang memberi fitnah. Dunia ni tempat fitnah kepada hadratul ilahiyah, kepada hadirnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhir tempatnya tempat tetap kebun syurga, yakni taman-taman syurga. Maka ada satu orang ulama masyaikh, dia buat ibarat, dia kata mati ni seperti masa kita lahir. Ada orang masa lahir dalam perut ibunya tu, bila dilahirkan keluar daripada perut ibunya, keluarnya dalam keadaan menangis. Menangis kerana masuk satu tempat yang dia tak pernah tengok, satu alam yang baru. Masa duduk dalam perut tu alam lain, dipanggil alam rahim. Bila keluar tu dia terkejut. Sebab tu budak-budak menangis. Menangis tengok alam apa. Tapi lama kelamaan tangisan itu senyap. Sebab apa? Sebab bila dia melihat betapa indahnya alam yang kat luar ni. Dia tengok cantiknya, dia nampak emak dia dan sebagainya. Begitulah kata Syekh, orang yang mati pada saat mula-mula matinya dia akan duka cita, sedih, takut kerana nak masuk satu alam yang dia tak tahu lagi alam tu macam mana. Tetapi bila akibat hasil amalnya yang soleh, amalnya yang penuh takwa, dia balik tu dia tengok dengan penuh kegirangan, menjadi kuburnya menjadi taman-taman syurga. Al-qabru raudatun min riyadil jannah. Kubur itu satu kebun, satu taman daripada beberapa taman syurga. Maka bila dia masuk dalam kubur, dia nampak penuh dengan taman yang cantik, yang indah. Maka hilang kesedihannya, hilang duka citanya, kerana dia melihat satu alam yang sangat indah, yang sangat cantik. Sebab tu kata Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu anhu, man arafal mauta, siapa yang mengetahui hakikat mati yang sebenar, hanat alaihi, maka mudahlah atasnya masaibud dunya wa humumuha. Maka mudahlah atasnya segala musibah dunia dan segala duka citanya. Siapa yang tahu hakikat kematian yang sebenar, maka hilang segala musibah-musibah dunia, segala kesengsaraan akan hilang dan segala duka cita akan hilang.
Tapi yang menyebabkan hati ni duk gelisah, kelang kabut nak menghadapi kematian, kerana orang ini tidak mengetahui akan hakikat kematian yang sebenar. Kerana apa tidak mengetahui? Kerana tidak mengaji akan ilmu kematian. Hidupnya penuh dengan kecintaan dunia, seolah-olah dia hidup atas muka bumi ni macam dia takkan mati satu hari nanti, sibuk dengan dunia. Maka kalau ada di antara kita yang jadi begitu, mohonlah segera bertaubat. Tapi kalau hati kita berjinak-jinak dengan rumah Allah, berjinak dengan masjid surau, berjinak dengan ahli-ahli yang soleh, alim-alim ulama, rakan-rakan kawan-kawan ahli masjid, mengerjakan amal-amal ibadat, moga-moga harapnya kematian itu membawa kepada kematian yang indah, dalam pertemuan yang cantik, dengan penuh dengan taman-taman syurga. Sebab tu dalam hadis itu juga Nabi kata, au hufratun min hafarin nar, ataupun satu orang tu kuburnya juga boleh menjadi satu lubang daripada beberapa lubang neraka. Jadi kubur ni antara dua saja. Sama ada kuburnya menjadi sebahagian daripada taman-taman syurga, ataupun kuburnya akan menjadi satu lubang daripada lubang-lubang neraka, bergantung kepada amal dunianya dahulu. Maka dia kata, melihat bagi dirinya yang amat dhaif, lagi fakir. Jadi kalau dia melihat pada dirinya yang penuh dengan lemah, lagi fakir, lagi miskin. Sebab tu Allah sebut, antumul fuqara'u ilallah, kamu semua fakir di sisi Allah. Fakir dengan miskin ni dia tak sama. Cuma kita dalam orang Melayu ni sebut sekali dua, fakir miskin. Padahal dari segi istilah Arab lain, fakir lain, miskin lain. Miskin ni dia cukup-cukup makan. Contoh gajinya RM10 sehari, jadi RM5 buat makan siang, RM5 buat makan malam. Tu miskin. Dia panggil kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. RM5 siang, RM5 malam. Tu miskin. Adapun fakir, gaji dia sehari 10 sen, 5 sen makan siang, 5 sen makan malam. Boleh buat makan? Tak lepas nak hidup. Hidup dia sendiri tak lepas. Kalau miskin tadi mungkin dia tak boleh nak belanja kawan, tapi diri dia sendiri lepas. Fakir ni sendiri pun tak lepas. Betapa susah. Begitulah Allah sebut, antumul fuqara'u ilallah, kamu semua fakir di sisi aku. Cuma bila jadi manusia yang tidak sedar ke diri, dia rasa segala yang apa yang dia milik adalah milik dia. Sedangkan kamu semua, kita semua adalah fakir di sisi Allah. Mana ada apa? Kita keluar perut mak dalam keadaan bogil. Tak payah kata kita penduduk Sungai Kuntung. Perdana Menteri keluar bogil. Berebut Perdana Menteri pun keluar bogil juga. Raja, Sultan keluar bogil. Tak kira siapa-siapa. Hatta nama manusia keluar daripada perut mak dalam keadaan tak ada apa pun yang ada melekat di atas kulit dia. Selai seminggu tak ada. Baju apa pun tak ada. Terkontang-kanting keluar, kosong. Begitu jugalah bila balik nak bertemu dengan Allah, maka terkontang-kanting juga. Cuma Islam dia mengajar muru'ah, menjaga maruah. Maqasid menjaga maruah, maka disyariatkan suruh menutup akan badan itu dengan kain kapan. Tujuan tutup dengan kain kapan tu kerana nak jaga aib pada badan. Kalau ikut hakikat, tanam terkontang-kanting Kalau ikut hakikat, tapi sebab atas nama syariat nak jaga aib, maka dibalutlah dengan kain kerana nak menutup akan keaiban seseorang. Tapi kalau ikut layaknya kita, balik keluar pun kosong, balik pun kosong, tak ada apa. Jadi kalau benar kita kata ni kita punya, kalau benar kita kata ni kita punya, kereta ni kita punya, kalau kereta kita punya, rumah kita punya, buat masuk dalam kubur kereta. Saya kata kereta, kunci kereta tak boleh. Kunci kereta tak boleh. Telefon tak boleh, apa pun tak boleh nak tinggal. Nak masuk, buat masuk dalam lubang kubur. Nak menunjukkan tak ada apa lah yang ada pada kita sebenarnya. Jadi biar sedar ke diri lah. Jadi apa pun harta, pangkat, jawatan, pangkat, tak ada apa. Maka melihat bagi dirinya yang amat dhaif, lagi fakir, diberi akan beberapa nikmat yang berkekalan. Bila dia tengok dirinya yang lemah, dirinya yang susah, tiba-tiba Allah berikan dia nikmat yang hebat, nikmat yang berkekalan, iaitu syurga.
dan kerajaan yang amat besar. Masuk kerajaan yang amat besar, masuk dalam syurga nanti. Nah, kita nak buat apa, kita nak perintah apa pun milik kita. Kita punya kerajaan dalam syurga. Hari ini atas dunia orang berebut nak jadi kerajaan. Nak kerajaan sangat duduk dalam syurga. Kita jadi pemerintah diri sendiri dalam syurga. Kita nak apa semua kita boleh buat dalam syurga. Kerajaan yang amat besar. Dan berjumpa di sana dengan Tuhan penghulunya yang amat kasih sayang. Akan dapat bertemu dengan Allah yang amat dia rindu, yang amat dia sayang. Lagi yang memurniakan dia, lagi yang menjaga dia selama ni. Nah, kita kalau ada orang taja kita, tapi kita tak tahu siapa. Tiap-tiap bulan dalam akaun bank kita ada duit masuk. Mesti kita akan bertanya-tanya, siapa yang bagi ni? Aku nak sangat jumpa dia, aku nak sangat tengok muka dia macam mana. Sebab dia baik bagi kat aku duit tiap-tiap bulan dalam akaun bank. Yang ni Allah bukan bagi tiap-tiap duit, tiap-tiap bulan dalam akaun bank. Malah Allah bagi masuk dalam mulut kita rezeki. Tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang, tiap-tiap malam. Pani pula lepas kuliah ni ada makan. Betul tak? Ni baru best. Satu-satu surau yang ada makan. Lain semua tak ada makan. Ada Allah jamin rezeki kita. Tiba-tiba kita tak teringin nak bertemu dengan Allah yang sentiasa jaga kita, bagi makan, bagi minum selama ni, yang kita tak pernah tengok macam mana Allah. Nah, mesti kita akan dalam hati ni, orang yang beriman, orang yang bertakwa, akan timbul dalam hati dia rasa mahabbah. Ya Allah, baiknya Engkau padaku, ya Allah. Teringin aku nak bertemu denganmu, wahai Tuhanku. Nak bertemu Tuhan, jalannya adalah kematian. Ini mati yang indah. Mati pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Persoalannya, kita nak buat mati kita tu macam mana? Mati yang indah atau mati yang sengsara? Mati memang confirm mati. Jadi kita kena plan daripada sekarang, rancang daripada sekarang, supaya mati kita esok adalah mati yang bahagia. Mati yang, orang cakap apa, bukan satu mati yang mendukacitakan, mati yang mengembirakan. Kerana apa? Mati untuk bertemu dengan Tuhan yang amat dia sayang. Lagi yang memurniakan dia, lagi yang mulia, yang amat besar sebutannya daripada beberapa lutfunnya dan lemah lembut. Nak bertemu dengan Allah yang maha lemah lembut. Dan ditauhidkan dia. Ditauhidkan itu artinya, yakni mengatakan baginya marhaban. Dalam kitab Jawharul Mahub wa Munabbihatul Qulub karangan Syekh Abdul Rahman Al-Kelantani, dia sebut dalam bab kematian, dalam bab kubur. Dia kata satu-satu orang yang beriman dan bertakwa, apabila dia mati, apabila jenazahnya nak dibawa kepada kubur, saat nak ditanam, diletakkan mayat di dalam lubang kubur, maka kubur akan berkata. Suara kubur ni seluruh alam dengar, melainkan manusia. Binatang dengar, pokok-pokok dengar, kucing semua dengar, melainkan manusia sahaja tidak dengar. Apa kubur kata? Kubur kata, marhaban wa ahlan, selamat datang kepada taman-taman syurga Allah. Marilah disambut dengan baik, dengan penuh ketenangan. Sebab tu ada satu kisah yang diviralkan di WhatsApp, kita kongsikan bersama. Ada satu ulama namanya Syekh Al-Burhan, Syekh Hisham Al-Burhani. Syekh Hisham Al-Burhani dia cerita. Dia kata satu ketika zaman dulu ada satu orang penggali kubur. Tugas dia gali kubur lah. Tiba ada datang satu orang perempuan tua, datang kepada dia, minta buat satu lubang kubur. Dia pun buat. Bila dia dah korek, tunggu, datanglah perempuan tadi dengan bawa jenazah. Tapi dia lihat jenazah tu tak ramai yang iring. Sikit je, beberapa orang lelaki saja yang usung jenazah. Kemudian laksanakan proses tu, nak bawa turun mayat masuk ke dalam kubur. Saat nak diletakkan mayat ke dalam lubang tu, tiba-tiba Allah kasyafkan kepada penggali kubur ni. Allah buka hijab dia. Tiba-tiba dia nampak dalam kubur tu jadi taman, penuh kehijauan, ada taman, ada burung-burung. Terkejut dia, dan akibat dia terlampau terkejut, akhirnya dia pingsan. Kata Syekh Hisham Al-Burhani, cerita ni bukan cerita dongeng, tapi cerita ni cerita yang sebenar, yang berlaku di Damaskus, Syria.
Nah, perkuburan tu pula adalah tapak perkuburan itu, kawasan perkuburan tu adalah kawasan perkuburan alim ulama, kawasan perkuburan para syuhada, tempat orang-orang soleh. Lepas tu kalau kita langsung, kalau kata takdir mati, memang mati pun. Tapi bukan esok lah, minta lambat lagi lah. Tapi kalau kata mati nanti, kita kalau boleh nak mati, ditanam di kubur, yang dikubur tu ada kubur ulama. Macam kita ada Pantai Remeh ni, di depan Petronas tu ada kubur siapa situ? Ada kubur Ammar Yarham, arwah kepada Ustaz Husain, arwah kepada ayah kepada Ustaz Syakiri, ulama tu. Biar kuburnya seangkatan ataupun orang cakap apa, setempat dengan kuburnya ahli-ahli ulama. Di sana ada keberkatan daripada kubur duduk dengan ahli maksiat, kan? Jadi bila dia terkejut, dia pengsan dia. Akhirnya orang pun kalut lah. Orang nak tanam mayat, dia pula pengsan. Dah kan dua mayat ke apa ni? Orang pun ambil air rentih-rentih muka dia. Rentih-rentih dia pun sedap. Orang tanya, awak ni, orang nak tanam mayat hampir pengsan apa ni? Dah, aku terkejut. Apa yang hang terkejut? Aku nampak dalam lubang kubur ni ada tangan. Kamu semua tak nampak ke? Orang lain tak nampak. Allah buka pada dia seorang. Dia nampak. Orang kata lah, merepek lah, ni kamu punya halusinasi ni, kamu ngigau kot ni. Orang semua pakat tak percaya. Dia pun termenung, dia kata, ya kot, mungkin aku terberangan ke apa, tak tahu dah. Tak apalah, dia pun buat tak kisah, tanam sampai selesai. Selang beberapa bulan, perempuan yang tua yang dulu tu datang sekali lagi tempah untuk korek satu lagi lubang kubur. Dia kata minta buat satu lagi lubang kubur. Tak apalah, dia buat. Peristiwa yang sama berulang. Sekali lagi diusung jenazah lelaki, tak ramai yang iring. Kemudian saat nak ditanam, sekali lagi Allah buka hijab mata dia, nampak taman-taman syurga di dalam lubang kubur. Tapi kali ni dia tak pengsan. Sebab apa dia tak pengsan? Sebab kali kedua dah. Kali pertama tu terkejut dah. Kali kedua ni dia tak terkejut sangat. Terkejut juga tapi tak sangat. Maka dia boleh kawal diri dia untuk tidak pengsan. Tapi dalam masa yang sama, dia bila dia tengok gitu, dia turut panjat daripada tanah kubur tu, dia kejar perempuan tua. Dia tanya perempuan tua ni, nanti ni saya nak tanya awak ni, siapa awak? Perempuan tu kata, kenapa awak tanya begitu? Tak lah, ginilah saya terus terang dengan awak. Dulu awak hantar satu orang jenazah lelaki untuk nak ditanam di sini. Saya korek lubang dia dan saya lihat ada taman yang indah dalam lubang kubur. Tak apalah. Kemudian kali kedua awak hantar pun sama, saya nampak ada taman dalam lubang kubur ni. Jadi saya nak tanya, apa semua ni? Siapa lelaki yang awak hantar ni? Dan apa amalan awak sampai jadi macam ni? Maka perempuan tu pun cerita, aku ditimpa musibah, kata dia. Lelaki yang aku hantar dua-dua tu adalah anak aku. Yang pertama tu pun anak aku, yang kali kedua ni pun anak aku. Allah uji aku, anak aku mati dua-dua lelaki dalam tahun yang sama. Cuma beza beberapa bulan sahaja. Dia kata, Datuk, apa amalan anak kamu lelaki ni sampai Allah bukakan hijab pada aku, nampak taman dalam lubang kubur ni? Maka kata perempuan ni, anak aku yang pertama dia mengaji pondok, dia mengaji sekolah agama, dia mengaji kitab, dia hafal Quran. Itulah dia. Kemudian dia mati. Allah kenakan dia sakit ke apa, mati dia. Kemudian anak kedua pula pun ngaji pondok juga ke? Mak dia kata tak. Anak kedua saya yang mati itu pula, abang dia kerja. Abang dia yang support adik dia ngaji pondok. Sebab adik dia tak ada duit. Jadi abang dia lah. Sepanjang adik dia mengaji di pondok tu, abang dia yang sara. Abang dia cari duit, bagi duit dekat adik dia. Maka terkejut si penggali kubur. Ya Allah, dia pun terduduk berlutut di situ. Dia termenung, dia kata, Allah, orang mengaji pondok, kamu bagi macam ni amalan ni, kamu bagi tunjuk pada aku kuburnya jadi taman syurga. Apatah lagi pula, walaupun orang tu tak mengaji, tapi bantu orang yang mengaji pun kau bagi juga. Maka start daripada tu penggali kubur ni mula mengaji. Dia tinggalkan kerja gali kubur dia, dia pergi duduk di masjid, di satu masjid di daerah Damaskus di Syria, dan dia mengaji dengan atuk kepada Syekh Hisham Al-Burhani, tok dia. Sebab tok dia pun tok guru juga.
Jadi penggali kubur ni mengaji dengan tok dia. Mengaji lah daripada tak kenal huruf sampai kenal huruf, sampai boleh baca Quran sampai habis. Sehinggalah kuatnya dia mengaji dan sungguh-sungguhnya dia mengaji. Akhirnya dia diangkat menjadi ulama yang tersohor dan terkenal di Syria yang digelar sebagai Syekh Abdul Rahman Al-Hafar. Al-Hafar tu bahasa Arab yang bermaksud penggali kubur. Syekh Abdul Rahman penggali kubur. Nah, terkenal Syekh Abdul Rahman Al-Hafar. Dan dia didik segala keturunannya, anak cucu cicitnya, semua dia hantar mengaji pondok, mengaji agama. Dan dia pastikan semua keturunannya mesti mengaji agama. Sehinggalah keturunannya yang terakhir menjadi ulama yang tersohor dan terhebat di Damaskus, Syria, iaitu Syekh Abdul Razak Al-Hafar. Nah, nak ceritanya kelebihan orang mengaji ilmu agama, Allah balas begitu hebat. Kadang-kadang Allah tunjukkan lagi nikmatnya di dunia. Ini yang disebut oleh ulama-ulama sufi sebagai Jannatul Ajilah. Syurga ni ada dua. Syurga ni ada dua keadaan ni. Yang pertama syurga Jannatul Ajilah, syurga Ajilah dengan huruf Ain. Ain alif jim lam ta. Ajilah. Satu lagi syurga Ajilah dengan huruf alif. Ajilah artinya disegerakan. Ajilah artinya ditangguhkan atau dilewatkan. Syurga Ajilah yang ditangguh atau dilewatkan ialah syurga hakiki yang sebenar, iaitu syurga nanti kiamat nanti, akhirat tu nanti. Syurga yang sebenar. Tapi di sini sudah ada yang dipanggil syurga Ajilah. Syurga yang disegerakan. Mana segerakan? Di bumi lagi Allah telah berikan kepada dia. Iaitu Allah akan bukakan satu pintu syurga di dalam kubur sehingga nikmat-nikmat syurga masuk ke dalam kuburnya. Sehingga kuburnya menjadi menjadi satu taman daripada beberapa taman-taman syurga. Itu yang disebut sebagai Jannatul Ajilah, syurga yang disegerakan. Kemudian akan Allah jadikan dalam kuburnya satu kandil. Kandil ni artinya pelita. Allah akan letakkan satu pelita di dalam kuburnya sehingga kuburnya yang asalnya gelap menjadi terang benderang seperti cahaya bulan purnama. Terang. Boleh nak pusing ke situ ke mana. Dan syurganya Allah luaskan. Dua riwayat. Satu riwayat kata diluaskan 70 hasta, lebar 70 hasta, panjang 70 hasta. Padahal kalau kita tengok yang lahat tu sempit je. Tak bagi orang yang mati beriman, mati bertakwa, Allah luaskan 70 hasta. Satu riwayat lagi bukan 70 hasta, satu riwayat lagi sepanjang penglihatan mata. Maknanya tak nampak hujung, terlampau luas. Allah luaskan bagi orang yang matinya dalam keimanan dan ketakwaan. Maka orang ni tadi, orang yang mati dalam keadaan takwa mendapat akan nikmat syurga Ajilah, syurga yang disegerakan. Tapi dia ada syarat, dia ada tanda. Sebelum kita nak tahu kita ni boleh dapat tak dapat syurga Ajilah. Kerana kata ulama begini, ulama kata siapa yang nak mendapat syurga Ajilah, dia kena pastikan di dunia dia mendapat syurga Ajilah. Andai kata dia tidak mendapat syurga Ajilah, dikhawatiri dia tak dapat syurga Ajilah. Syurga yang ditangguhkan. Dia kena dapatkan syurga yang disegerakan di dunia. Persoalannya macam mana nak tahu dapat tak dapat? Dia ada tanda-tanda. Tandanya hatinya penuh tenang. Dipanggil nafsu mutmainnah. Hatinya tenang. Macam mana tanda hati yang tenang? Iaitu bila diberi nikmat, dia bersyukur. Bila dapat nikmat, dia bukan dia rendah, dia ucap syukur dulu. Allah, alhamdulillah, sujud syukur. Kalau dia diuji dengan kesusahan, kekurangan, kemiskinan, dia bersabar. Dia tak pernah mengeluh dengan apa yang dia dapat. Dia dapat kurang, dia takkan mengeluh. Itu tanda-tanda orang yang dapat syurga Ajilah. Kemudian pula bila dia diuji, dia akan bersangka baik dengan setiap ujian yang Allah beri pada dia. Sakit macam mana teruk pun Allah uji dia dengan penyakit corona ke, penyakit apa ke, tak kisah. Penyakit jantung ke apa ke, macam mana teruk pun kehidupan dia tak pernah mengeluh, tak pernah rasa susah. Dan dia terus bersangka baik dengan Tuhan. Dia sangka baik dan sentiasa senyum. Yang ni orang yang mendapat nafsu mutmainnah, ketenangan hati. Tanda mendapat syurga Ajilah. Dan bila dia disakiti, dia akan mudah memaafkan.
Walaupun orang tu belum minta maaf lagi, dia dah maafkan dah. Itu tanda orang yang hatinya tenang. Tapi yang dimaafkan ini atas dasar hal peribadi. Kalau orang menyakiti agama, menyakiti Allah, menyakiti Rasulullah, menyakiti Islam, tak boleh kita senang-senang tak apa, maafkan dia lah. Tak, wajib bertahan dan wajib kita tegakkan. Kalau perlu balas, balas. Dalam bab agama tu lain, dalam bab mempertahankan Allah dan Rasul tu lain. Yang dimaksudkan di sini iaitu dalam bab orang menghina dirinya sendiri. Dalam isu peribadi, orang kritik dia, orang nanya dia, orang tipu dia, orang kencing dia, janji nak hapus tul, tak hapus juga, kena kencing. Tapi dia sabar, tak apa, kita maaf lah. Nampak? Ada tanda-tanda tu boleh dapat jannatul ajilah. Tapi soal agama, sorry, tak ada. Kena pertahan. Itu jannatul ajilah. Ya, tanda-tanda orang mendapat syurga yang benar. Jadi syaratnya untuk mendapat tanda-tanda ni semua, kalau dia ada tanda-tanda ni pada diri dia, itu tandanya nafsu pada dia itu dipanggil nafsu mutmainnah. Nafsu ni, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, ada 7 tingkatan. Ada 7 tingkatan nafsu. Nafsu mutmainnah duduk tengah-tengah. Nafsu paling rendah sekali namanya nafsu amarah. Nafsu amarah ni macam mana nak kenal? Nafsu amarah adalah orang yang gairah dalam buat maksiat. Dia seronok buat maksiat tanpa rasa bersalah. Minum arak selamba, dedah arak selamba, tak ada rasa takut sikit. Orang kata, tak makan tudung masuk neraka ni. Beli apa aku? Kita kata, tak semayang ni kena bakar ni, api neraka ni. Api pun aku simbah air padang. Ada jenis orang cakapnya. Itu tandanya dalam hati dia sudah masuk nafsu amarah. Dan malah orang yang nafsu amarah, dia berlumba-lumba buat maksiat, bersaing pula dalam buat maksiat. Itu yang Tok Guru cerita. Jumpa Hindu mabuk. Hindu mabuk Hindu kata, saya mabuk sikit saja. Saya minum ini 1 botol saja. Itu Melayu 3 kolel. Nampak? Melayu tu mabuk lagi teruk lagi. Bersaing-saing, bangga tu, aku minum lagi banyak. Berbangga-bangga dalam buat maksiat. Ini tanda-tanda seseorang itu nafsunya nafsu amarah. Bila kita tegur, tak boleh ni buat tukar jantina ni, lelaki kena lelaki, perempuan kena perempuan. Suka hati aku lah, dia kata. Suka hati saya lah, ini hak peribadi saya. Kalau nak puaskan sangat hati ustaz-ustaz ni, saya keluar daripada Islam. Itu tanda dalam hatinya sudah melekat nafsu amarah. Dia tak takut sikit pun kita kata akan diazab gini-gini, dia tak ada takut. Jadi jangan sampai nafsu kita jadi nafsu amarah. Kemudian katalah orang ni mula-mula kerah gitulah, tapi lama-lama kita pujuk hati dia dan sebagainya, kita tegur, katalah dia tersentuh, maka berubah nafsu amarahnya menjadi satu lagi tingkatan yang kedua, dipanggil nafsu lawamah. Masuk dalam nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni masih lagi jahat. Cuma nafsu lawamah dia sudah ada sedikit kesedaran. Bila dia buat maksiat, dia buat jahat, dia rasa bersalah. Allah silap tu. Aduh, Allah tertikam nombor itu. Dia kata, aduh Ustaz nak tikam. Aku tertikam pula. Memang dah tertikam sebab tak kena. Cuba masa kena. Wah, bagus Alhamdulillah. Ni nyesal minara. Tapi dalam nyesal, dia masih lagi rindu pada maksiat. Walaupun katalah dia menyesal tikam nombor tu, nak selang berapa minggu, teringin pula nak tikam lagi. Jadi itu tandanya nafsu dia nafsu lawamah. Masih lagi hatinya berjinak-jinak kepada maksiat. Cuma dia baik sikit daripada amarah kerana dia ada sudah ada kesedaran sikit dalam hati dia. Kemudian kalau dia dapat atasi nafsu lawamah ni, dia akan naik tingkatan nafsu yang ketiga, iaitu namanya nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ni pun masih lagi jahat. Dia lagi baik daripada yang tadi lawamah. Dia dah dapat kesedaran, bukan setakat dapat, malah dia dah duduk di jalan kebaikan. Maknanya dia dah datang masjid, dah datang surau.
Tapi hati dia masih lagi ada sikit teringat pada maksiat. Dalam kerja amal dia duk buat baik, terkena juga, dia terkembali kepada maksiat yang jelas konon-konon dia tinggalkan, tapi terbuat balik. Itu dipanggil nafsu mulhamah. Dalam dia duk mujahadah jadi baik, terbuat pula benda jahat. Benda jahat di sini bukan jahat kecil-kecil. Jahat kecil-kecil itu biasalah manusia. Ni jahat yang jenis besar. Dalam duk datang masjid, minum arak pula. Sebab teringat zaman dulu. Ada satu masjid untuk Bilal dia jenis memang main barang, main dadah untuk Bilal dia. Dia nak berubah. Sebab itulah dia datang masjid. Kemudian dia minta bagi satu kerja kat dia kat masjid ni, supaya diri dia dapat fokus ke masjid ni. Jadi orang pun fikir. Kebetulan hari tu Tok Bilal tu meninggal, lantik dia jadi Tok Bilal. Kalau macam tu kamu lah jadi Tok Bilal. Tu dia jadi Tok Bilal. Dalam dia duk azan, kadang-kadang dia kalah dengan nafsunya. Akhirnya dia ambil barang juga. Dia ambil barang. Ambil barang, azan pun konak lain. Allahu Akbar, Allah. Jadi takbir lagi. Kenapa? Tak jadi azan dah. Sebab mabuk ke itu, pil kuda dia tu. Main barang. Ada yang jadi macam ni. Yang ini dipanggil nafsu mulhamah. Nama dia. Dia bermujahadah nak jadi baik, tapi kadang-kadang terkona juga jatuh kalah. Ini pun masih lagi jahat. 3 nafsu saya sebut ni belum layak lagi untuk mendapat syurga ajilah. Allahu Akbar. Saya tak tahu tuan-tuan dan ibu yang dirahmati Allah. Saya sendiri pun saya duduk dalam antara 3 nafsu ni lah. Baru pergi nafsu yang keempat, namanya mutmainnah. Mutmainnah ni lah nafsu yang tenang. Mutmainnah ni lah baru menjadi syarat untuk mendapat syurga ajilah. Maka siapa yang dapat mutmainnah, maka dia dapat syurga ajilah. Siapa yang dapat syurga ajilah, maka insya-Allah dia akan mendapat syurga ajilah, syurga yang sebenar nanti di hari akhirat. Macam mana nafsu mutmainnah? Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang hatinya tidak langsung teringin untuk melakukan maksiat walaupun sedikit. Tak ada. Hati dia jauh terus benda-benda maksiat. Tak teringin langsung. Nak tengok perempuan ke apa ke, tak ada. Tak teringin. Kadang-kadang Allah buat jadi mata dia tu jadi, tengok benda maksiat ni jadi sakit macam mana lah. Jadi anak aku tengok, dia pedih. Ataupun bila dia dengar lagu yang bukan-bukan lagu merepek-repek, dia jadi macam berdesing telinga. Tak sedap, tukar. Ada. Kita dundang-dundang ni sekali-sekala kita kata. Itu kita. Maknanya tak kena lagi mutmainnah kita tu. Kalau mutmainnah semua lama. Dia dengar Quran bawa. Sedap. Kita dengar Quran tidur. Tu mutmainnah. Itu mutmainnah tidur. Ada. Lalu mutmainnah dia akan lazat. Dengar kuliah dia sonok. Dia mula nak berjinak. Dia sonok dengan perkara kebaikan. Dan hatinya langsung tak teringin kepada perkara-perkara maksiat. Itu dipanggil nafsu mutmainnah. Dia sabar dengan ujian, doanya mustajab, cepat Allah kabul, rezekinya terjamin. Kadang-kadang bila dibaca ayat-ayat Allah sampai menangis air matanya. Kadang-kadang dia jadi takut, cemas bila dengar nama Allah, berdetuk jantung dia. Kadang-kadang ada orang sampai pingsan bila dengar ayat-ayat Allah dibaca tentang cerita neraka. Ada satu orang ulama, dia tengah mengajar kuliah begini lah. Tajuk kitab yang dia tengah baca tu bercerita tentang hal syurga dan neraka. Masa cerita tentang syurga okey je. Saat dia cerita tentang neraka, dalam kitab tu ada sebut nanti ahli neraka dia akan nampak ahli syurga. Dia nampak ahli syurga tengah sonok-sonok minum air. Jadi ahli neraka ni bila duduk dalam neraka, dia kehausan yang teramat sangat. Kehausan yang teramat sangat. Air ada dalam neraka, tapi air tembaga yang menggelegak. Takkan nak minum air tu. Jadi tengok ahli syurga minum sedap. Dia panggil ahli syurga, tapi tak boleh nak pergi lah. Dia panggil itu je. Dia buat isyarat yang dia nak air tu.
dia minta air. Kebetulan ustaz tu kehausan, tok guru tu kehausan air. Dia pun angkat cawan dia nak minum air. Bila dia angkat cawan ni, tiba-tiba Allah kasahkan kat dia gambaran macam mana ahli neraka minta air pada ahli syurga. Bila dia nampak gambaran, dia rasa seolah-olah macam dia di tempat tu, sehingga menggigil tangannya. Akhirnya dia terlepas, cawan tu jatuh, dia pingsan. Anak murid pun sapu-sapu kat muka dia dengan air, kejutkan dia bangun. Anak murid tanya tu guru, kenapa? Tu guru dia kata, Allah, tu guru kata, nak aku nampak ahli neraka minta air kat ahli syurga, seolah-olah macam aku jadi ahli neraka. Allah. Takut dia. Kadang-kadang Allah buka. Ini dipanggil orang nafsu mutmainnah. Orang nafsu mutmainnah, dia akan pandang dua saja. Kalau kita orang awam, kita ni orang awam lah, kita pandang hukum fiqh ni 5, wajib, sunat, harus, makruh, haram. Tapi orang yang nafsu mutmainnah ni dipandang hukum taklifi itu 2 sahaja, iaitu taat dan maksiat, taat dan kufur, iman dan kufur, 2 saja. Apa yang masuk dalam taat? Wajib dan sunat. Sehingga dia pandang benda yang sunat dia anggap wajib. Solat duha dia anggap wajib, tahajud dia anggap wajib. Sehingga kan ada orang sampai menangis kerana tertinggal tahajud. Ada. Ini golongan-golongan jannatul ajilah. Dia terlampau kasih kepada ketaatan, terlampau kasih pada ibadat. Tak ada kuliah, ada satu orang, tok guru cerita, tok guru Sidik Nasi, di belah-belah ni, dekat Jambi sana tu, kat Penang. Ada satu orang ni, tok guru tak dapat datang sebab setiap kali kuliah kat tempat tu, tok guru ada mesyuarat mana dekat 2 bulan dah tak datang. Masuk bulan ketiga baru tok guru datang. Tuan Pak Cik ni datang jumpa tok guru. Allah, dia kata, awak tok guru tak datang mengajar. Kenapa Pak Cik? Saya sampai demam, dia kata. Tak dengar kuliah, demam. Ni tok guru dah datang ni, barulah rasa kebah-kebah sikit. Tak dengar kuliah, demam. Kita ada kuliah, demam. Kita balik, dia tak ada kuliah, demam. Sebab apa? Sebab hatinya sudah berpaut sungguh dengan amal-amalan ibadat. Allah memberi pada dia anugerah, seronok dia dengan perkara-perkara ibadat. Gelisah dia kalau tak dapat. Tu nafsu mutmainnah. Dan perkara makruh dan haram dipandang satu je, haram terus. Makruh pun dipandang haram. Syubhah dia haramkan terus pada diri dia. Kalau kita orang awam, syubhah tu boleh lagi, cuma baik elakkan. Kita ragu-ragu yang ni halal tak halal, halal tak halal. Kalau tak ada tanda-tanda haram, masih lagi boleh. Tapi ada keraguan. Orang yang nafsu mutmainnah, keraguan dia letak macam haram dah, dia tolak tepi. Dia akan ambil yang dia betul-betul yakin halal sahaja, supaya dia ada hujah nanti di depan Allah. Kalau Allah tanya kenapa makan ni, sebab saya yakin memang halal. Tapi macam kita main sapu je benda, Allah tanya kan, tahu ingat halal, rupanya haram. Dah tahu kenapa? Ni orang yang menjaga hatinya dengan Tuhannya. Memang layaklah dia mendapat syurga yang disegerakan, sebab hatinya bersusah payah jaga. Kemudian ingatkan hebat dah mutmainnah ni. Ada lagi hebat tingkatan nafsu yang kelima, namanya nafsu radiyah. Tadi nafsu mutmainnah ni golongan al-muttaqin, orang yang bertakwa. Masuk nafsu kelima, ini orang yang mendapat kewalian daripada Allah, tapi wali tahap wali sugra, wali kecil. Nafsu radiyah lagi hebat daripada mutmainnah. Macam mana? Contohnya macam ni. Dia kata, dia buat persoalan kepada kita, pernah tak kamu melihat ada orang kematian anak tetapi dia mengucap syukur? Sikit pun dia tak menangis, sikit pun dia tak terduduk. Bila dia dengar anak dia mati, alhamdulillah, siap senyum. Siap senyum. Itu tanda orang tu masuk dalam hatinya nafsu radiyah. Dia tu wali dia, hebat. Berita sedih pun dia tak terasa sedih. Ada orang tak dapat pergi ke medan perang, menangis kerana dia, Allah silap aku, patut aku pergi perang, biar aku mati dalam perang, mati syahid. Tak dapat mati syahid, menangis. Itu orang hati dia, nafsu radiyah. Hebat. Ada tok guru cerita di Kedah, ada satu budak muda. Dia bukan ustaz,
Dia bukan ulama, dia bukan tok guru, tapi dia mencintai ulama. Setiap kali ada kuliah-kuliah ke apa, dia akan offer diri dia untuk bawa ustaz. Tak apa ustaz, biar saya tolong bawa. Dia nak khidmat dengan mana-mana ustaz, dengan mana-mana tok guru. Jadi satu hari di Kedah ada buat istimewa ulama, perhimpunan ulama-ulama di Kedah. Semua ulama-ulama pondok Kedah berhimpun, ada satu majlis. Jadi program tu nak buat esok pagi. Malam tu ada seorang ustaz ni, dia datang dari jauh. Jadi ustaz tu dia orang susun satu kuliah di satu masjid kat kawasan situ. Jadi budak ni dengar ada ustaz tu datang, dia sendiri offer nak tolong hantar ustaz tu pergi ngajar kuliah. Tapi budak ni dia tak ada kendaraan apa, menaikkan motor. Jadi dia bawa ustaz tu naik motor. Tapi dia sedia berkhidmat, dia bawa. Jadi habis kuliah tu nak balik ke rumah. Dalam saat nak balik tu entah macam mana tak, katanya ada yang kata dia terlelap ke apa, tak tahulah. Akhirnya dia terlanggar apa tak, saya tak ingat tu cerita. Langgar pokok ke apa tak, langgar mati dia, budak tu mati. Jadi antara yang dapat khabar ni, yang masa tu dekat markas tu, tok guru kita, Tok Guru Siddiq Noh ni ada situ dah. Jadi tok guru dengan beberapa ustaz yang lain pergilah rumah bapak dia, nak maklumkan anak dia dah meninggal dunia, mati aksiden. Pergi ke rumah. Assalamualaikum ji, maya masuk. Datang pukul 2 pagi. Pelik ni, dia kata ustaz datang rumah saya 2 pagi ni, kenapa, ada apa hajat? Masing-masing sebut salah nak cakap. Ini tolak dia. Tak dekat. Ni kenapa ni haji? Dan kali salah seorang pun sebut, ini ni nak maklumkan anak haji dah tak ada. Tak ada sikit pun tergamam tercengang bila sebut anak haji dah tak ada. Alhamdulillah. Dia macam mana dia tak ada tu, macam mana dia meninggal, kenapa? Dia tanya, tenang, tak ada, tak ada, tenang. Dia tanya pun slow, kenapa dia meninggal? Gini ustaz pun cerita, dia bawa satu orang ustaz tu balik daripada kuliah, tak macam mana tak, dia terlelap ke apa ke, ataupun ada orang mengelak orang ke apa semua, dia terlanggar aksiden dan dia mati kat tempat kejadian. Mati. Jadi dia mati bawa ustaz lah. Mati bawa ustaz, alhamdulillah, sejuk hati tadi. Anak syurga. Bukan senang nak terima, betul tak? Anak yang kita tantam daripada kecil 9 bulan dalam perut, tiba-tiba mati. Walaupun mati tempat baik, kadang-kadang sedih kat kita, meleleh kat air mata. Tak, ini sedih, siap senyum. Tak apalah, mati dalam jihad. Nak mati kerana tolong agama Allah. Ucap syukur, tenang hati dia. Ni bukan setakat tenang mutmainah, ni tenang yang lebih tinggi. Ini yang ulama kata nafsunya nafsu radiyah. Dahsyat. Bukan semua orang boleh dapat benda ni. Nafsu radiyah. Relax dia, apa saja ujian, seberat mana pun ujian Allah timpa kat dia, senyum aja. Ni orang nafsu radiyah. Sampai kadang-kadang orang panggil orang macam ni gila. Ni gila ke apa? Rumah terbakar pun senyum lagi. Tak apalah, rumah terbakar, bukan masjid terbakar. Masjid terbakar macam mana kita nak sayang? Rumah aku terbakar, rumah aku, dia bukan rumah Allah terbakar. Boleh buat gitu? Boleh tak tuan-tuan? Tahu Allah budi terbakar semua. Kita perlu tempat je kan? Orang yang sungguh tempat, dia memang steady sungguh. Lepas tu ada datang lagi, kita dengar ni power dah radiyah ni. Ada datang ni. Nafsu nombor 6, nafsu mardiyah, lagi hebat daripada radiyah. Radiyah ni tadi hebat dah, senyum aja. Dan mardiyah ni macam mana? Nafsu mardiyah ialah wali-wali Allah yang tahap wali kubra, wali-wali besar. Wali kutub, Sultanul Awliya, wali yang jenis karomah power-power ni, wali hebat-hebat sungguh. Yang ni kebiasaannya nafsu mereka itu adalah nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah sangat hebat. Apa saja yang mereka buat akan mendapat keredaan Allah. Mereka reda apa saja tertimpa kat dia pun dia reda, tak kata apa. Tak kata apa. Mereka inilah yang disebut di dalam hadis kursi, mereka melihat dengan pandangan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, berkata-kata dengan kata-kata Allah. Apa Allah jaga seluruh anggota dia. Dia akan pandang benda yang Allah izin pandang sahaja.
Dia takkan pandang satu habuk pun maksiat. Kalau yang bawah-bawah tadi masih lagi kita buka TV nak tengok berita, nampak perempuan tak pakai tudung, betul tak? Nah, itu maksiat juga. Tapi bukan kita sengaja nak tengok dia tak pakai tudung tu, tapi dah itu baca berita dia. Tapi orang nafsu mardiah ni tak tengok langsung, sikit maksiat pun tak tengok. Memang terjaga. Sebab tu jenis orang yang nafsu mardiah ni tak ramai atas dunia ni. Kadang-kadang ada tapi kita tak tahu kewujudan ni. Kadang-kadang dia duduk corok kampung, tak campur orang sangat, dia senyap aja. Ada payah nak jumpa mutiara-mutiara gini. Wali ni sebenarnya ramai, tapi ada wali yang disembunyikan Allah. Yang kita tak tahu. Siapa yang bertuah dapat bertemu, bertuah kan, beruntung kan. Ni mereka ni nafsu mardiah. Kan? Tak ada apa, dia tak kisah apa jadi dunia, harga minyak naik ke turun ke, corona ke koroni ke, sikit dia tak heran. Sebab hati dia bukan lagi di dunia, hati dia di akhirat. Dunia ni tak ada langsung merunsingkan hati dia. Kita masih lagi runsing. Hari tu masa mula-mula usul nak menukar dewan speaker dewan. Mula kita takut tak dapat tukar dekat ni. Perdana Menteri kita Muhyiddin Yassin ni dapat sokongan ke tidak. Risaulah. Dia tukar speaker ke tak tukar speaker ke, sikit heran. Speaker, benda speaker je tadi. Tapi jangan tanya budak mak rempik. Mak rempik memang dia speaker benda mak rempik. Kita berkata, ni nafsu mardiah ni. Tu bukan mardiah, tu nafsu mak rempik. Mana tahu apa, bukan ambil tahu hal langsung, hal-hal isu semasa. Tapi yang ni bukan dia memang dia tak ambil tahu, tapi memang hati dia tak dekat langsung ke dunia. Dia tak peduli apa dah. Yang dia peduli hubungan dia dengan Allah ni, kasih dengan Allah ni. Pas bayang. Ibadat saja. Tu nafsu mardiah. Paling tinggi sekali nombor 7. Yang ni kita semua tak boleh capai, melainkan para nabi dan para rasul saja. Itulah namanya nafsu kamilah. Nafsu kamilah, nafsu yang paling tinggi. Itu nafsu para nabi dan para rasul. Barang biasa tak boleh. Tak boleh kata orang biasa, wali pun tak boleh sampai. Nafsu untuk para nabi, para rasul. Sebab tu kalau orang tanya, nabi rasul ni ada nafsu tak? Ada. Kerana nabi dan rasul juga manusia, dia ada nafsu. Cuma nafsunya dipanggil nafsu kamilah. Nafsunya sedikit pun tak membawanya kepada kejahatan. Nafsu kita bawa kita kepada kejahatan. Inna nafsa la'ammaratu bisu. Nafsu kamilah sedikit pun takkan membawa kepada kejahatan. Kerana nafsu ini nafsu yang sangat sempurna. Nafsu para nabi dan para rasul. Itulah 7 tingkatan nafsu. Paling tidak, kata ulama', sebelum kita meninggal dunia, kita kena pastikan kita mendapat nafsu yang keempat, iaitu nafsu mutmainnah. Kalau amarah kita tak selamat, lawamah pun kita tak selamat, mulhamah pun kita tak selamat. 3 nafsu ni takut-takut nak tergelincir masuk dalam neraka. Amarah confirm masuk neraka dah. Lawamah dengan mulhamah ni, dia betul-betul di tepi-tepi neraka. Silap pun jatuh terus. Yang boleh selamat mutmainnah. Tapi nak capai mutmainnah tu bukan senang. Dia kena mengharungi lawamah dan mulhamah dulu. Kena mujahadah sungguh-sungguh. Tinggal maksiat ni sungguh-sungguh. Dan istiqamah, bertahan sungguh-sungguh. Sebab tu kadang-kadang orang yang faham benda ni, dia tak nak hidup lama. Kita nak hidup lama, betul tak? Macam doa lah, ya Allah panjangkanlah umur kami. Amin. Buat tu amin. Nak hidup lama. Kalau orang faham, dia nak hidup singkat. Sebab hidup singkat? Supaya dosa tak banyak. Lagi lama hidup, lagi banyak dosa. Lagi lama hidup, lagi payah nak bertahan. Istiqamah tu, nak jadi baik tu, nak tahan baik tu, bukan senang. Lagi dunia akhir zaman ni lagi macam-macam. Maksiat bukan setakat kat luar dah. Dalam rumah ada maksiat. Buka televisyen maksiat. Dalam telefon maksiat. Nak lari mana? Orang zaman dulu-dulu nak main judi kena dipekat, diberatur kat tikar nombor ekor, pakai helmet wanita. Nak sorok kat orang. Lah ni nak main judi tak payah beratur. Dalam telefon ada kasino. Back in duit je. Dalam telefon je. Lucah-lucah dalam telefon, semua ada dalam telefon. Di tangan saja segala maksiat. Macam mana nak jaga? Payah. Saya ada jumpa satu orang ustaz, memang dia tak pakai telefon. Kita tanya kenapa tak pakai telefon? Ustaz, payah saya.
Ada telefon ni payah, nak jaga susah. Tapi orang nak telefon ni pun susah juga. Dia tak ada telefon. Tapi nak macam mana? Dia nak jaga sungguh kan? Jadi kita tengoklah, bukan salah telefon tak salah, tapi kita yang kena kawal telefon, bukan telefon kawal kita. Kita yang jaga barang-barang dunia ni. Allah tak salah, Allah tak marah kita untuk memiliki barang dunia, tapi biar kita kawal dia, bukan dia kawal kita. Bila sampai tahap dia yang kawal kita, maknanya kita ni dah rosak kan? Dah rosak. Kadang-kadang anak-anak muda main game kan? Main game biar kita kawal dia. Maknanya kita letakkan jadual ke apa ke, main berapa minit saja sudahlah untuk menghiburkan hati. Jadilah ini sampai lawa habis ke main game, sampai lambat bangkit subuh, lambat bangkit boleh tahan kira ni tak bangkit tu pun. Nampak? Subuh tak bangkit apa, habis dengan semayang habis. Itu tandanya game telah kawan kita. Jadi siapa yang kena game? Game ke dia game? Dia kena game sebenarnya. Bukan dia main game, dia kena game. Habis kan? Kena jaga benda-benda macam ni. Merosakkan diri kita. Kita dah berada di tempat yang baik, syukur. Kalau Allah cabut nikmat kebaikan ni, macam ni PKP ni, baru kita terasa Allah jauhnya hati dengan masjid, hati dengan surau. Sampai masa mula-mula PKP, tukang kawan kata, macam terasa kafir lah pula. Dia kata mayang Jumaat dah berapa minggu tak mayang. Bukanlah nak jadi kafir, tapi nak ceritanya Allah jauhnya masjid, lama mana tak mayang Jumaat. Sampai kadang-kadang lupa hari ni hari apa. Tak ingat kan? Kalau dulu kita kira hari Jumaat tu sebagai penghulu hari kan? Maknanya bila dah dapat balik ni syukurlah kan? Dah boleh masuk masjid, dah boleh masuk surau balik kan? Allah nak tunjuk pada kita di mana kesyukuran kita. Jagalah bagi elok. Jadi baik. Jadi itu untuk membawa kepada syurga ajilah. Tuhan yang amat dikasih, lagi besar dan lemah lembut, dan ditahirkan dia dan menghamparkan dia dan memberi bagai in'amun, pemberian, dan ikramun, kemuliaan, barang yang tidak dapat meliputi dengan dia oleh orang yang memberikan daripada segala orang yang hendak memberikan dia, dan tiada dapat menaatkan, menyifatkan dia oleh orang yang hendak menaatkan dia. Dia akan dapat sesuatu benda yang dia tak sangka. Malam ni sama-sama kita fikir macam mana syurga dan macam mana nikmat dalam kubur. Kita pun bayang macam apa anda sebut tadi, ada taman. Kita pun bayang kehijauan. Apa yang kita bayang tidak bertepatan dengan yang sebenar. Kerana apa yang kita dapat esok, nanti tu kita dapat, kita pun tak sangka, macam ni. Kita tak dapat nak bayang. Kita bayanglah hebat macam mana pun, yang kita dapat tu nanti lagi hebat. Macam mana Allah Alam, tak dapat nak gambar. Orang yang dah mati tahu. Kita yang belum mati ni tak tahu lagi. Nak tahu kena mati. Tunggulah. Jadi kena siapkan dirilah untuk menghadapi kematian kalau nak dapat benda-benda macam tu. Dan tidak dapat menyifatkannya, menaatkannya. Naat tu maknanya sifat. Tak dapat nak disifatkan. Boleh cerita je lah, tapi nak tumbuh sifatnya macam mana, tak terjangkau di akal. Syurga tu macam mana. Bukan setakat syurga, neraka azab pun macam tu juga. Kita dengar orang yang meninggalkan solat dengan sengaja tanpa qada semula akan masuk neraka sakar, kepalanya dipecahkan. Kita boleh bayang kepala pecah, lenyek dek trailer, dan kita bayang. Tapi apa kita bayang bukan macam tu, lebih teruk daripada apa yang kita bayang sebenarnya. Azab sebenarnya, kita dengar azab yang paling ringan, dia ambil batu sekecil ibu jari, diletakkan di bawah telapak kaki, menggelegak kepala otak. Kita pun bayang letak batu bawah telapak kaki, kepala otak menggelegak. Yang kita bayang tu tak hebat lagi, yang sebenar lagi teruk daripada tu. Macam mana? Wallahu a'lam. Tu nak cerita tentang alam ghaib sana, alam akhirat. Saya ni pun mampu cakap je lah. Hal sebenar wallahu a'lam. Kita semua akan menghadapinya satu hari nanti. Maka bersiap sedialah untuk menghadapinya. Kawan-kawan kita yang telah pergi, dah pergi dah. Dia dah pergi dah. Benda yang kita cakap, kita ni akan pergi. Jadi renung-renungkanlah. Renung punya renung tak lalu makan macam ni. Tak apalah, anak habiskan. Tak apalah. Jadi kita berhenti sini dan kita akan sambung. Maka adalah ia di dalam tiap-tiap hari berlebih-lebih hingga selama-lamanya. Nanti sambung lagi. Sambung kat maka adalah ia tu
Jadi nak ceritanya tu, kesimpulan kita, Allah kan, nak menghadapi kematian tu bukan senang untuk mendapat syurga yang dijanjikan Allah, tapi tak mustahil untuk kita dapat. Kita kena usahalah bermujahadah, lawanlah sungguh-sungguh. Lepas tu lagi tinggi pengorbanan, lagi tinggi ganjaran. Pegang tu sampai bila-bila. Kalau kita malah berkorban sesuatu untuk agama, untuk Allah dan Rasul, tiba-tiba kita nakkan ganjaran yang hebat, jangan beranganlah. Kalau nak ganjaran yang hebat, pengorbanan pun kena hebat. Kuatkan pengorbanan kita untuk Allah dan Rasul, insya-Allah Allah akan kuatkan ganjarannya untuk kita saat kita mati esok, sampailah kepada hari akhirat nanti. Jadi sekadar itu dulu pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas sholihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.